لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu saya dalam satu program yang sangat menarik sesuai dalam suasana sebegini, dan juga program kita Dapur Panglima. Tadi kita dah bertakbir raya bersama dengan kumpulan Rabbani, Chef Yang Jamil dengan owner produk rempah campur, dan juga kita punya big boss kita daripada Empire Panglima. Jadi saya nak bawakan anda hari ini bersama dengan seorang chef selebriti yang hot dan terkenal. Saya sangat respect kat dia. Celotehnya boleh menyebabkan saya slender lah jadi host kan. Tapi apapun, atas persahabatan kami, pengorbanan yang kita bawakan ini bersama dengan Chef Yang Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Azada? Selamat khabar baik. Alhamdulillah. Terima Selamat Hari kasih. Raya, Chef. Selamat Hari Raya. Selamat Raya Adil Adha. Terima kasih kerana sudi mengundang Chef dalam program Dapur Panglima ni. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah di sebenarnya bulan yang baik ni kan. Sedih, rasa terharu di kalau saat ini dia rasa satu pengorbanan kita kena harus tempuh di mana dalam keadaan Covid ni kita ekonomi kita agak-agak susah sikit, tapi dengan hadirnya saya di sini dijemput oleh Dapur Panglima, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama. Biasalah bila hari raya Aidil Adha, ramai yang dapat orang kata berkat daripada daging korban. Ya, betul. Jadi kita hari ini nak masak daging. Sop daging. Okey, sebenarnya bercakap mengenai hari korban ni berbagai-bagai kita korbankan, antaranya kita ada lembu, kambing dan sebagainya. Betul. Dan biasanya banyak kita sedekah kepada ada, tapi yang tinggalnya adalah tulang-tulang. Orang tak, kadang-kadang orang ambil, kadang tak ambil tau. Tapi untuk yang bekerja bersama-sama kita, hari ni kita nak kongsi dengan mereka semua di luar sana yang bertungku lumus dalam korban ni. Kita nak buat satu sup
yang popular Ya, di itu. kalangan penggemar-penggemar lah, tapi kalau tak gemar tak suka juga, kan. Lepas Tapi biasa tu sup ni kat mana-mana pun orang suka. sup tengok juga keadaan juga kan. Tapi kali ini kita nak buat sup yang orang kata sup mamak lah ceritanya. Ya. Sup mamak. Okey. Alhamdulillah. Bahan-bahan yang utamanya yang kita nak cerita dalam kali ini bukannya ekor, tapi kali ini adalah tulang ya. Tulang dia. Okey, saya dah rebus tadi menggunakan pressure cooker ni. Ya. Lepas tu kita ada carrot, ubi kentang, ni ubi kentang yang puan, ubi kentang antara bahan dalamnya dan pastinya kita menggunakan bawang putih, bawang merah halia dan juga pastinya paling istimewa kita menggunakan rempah capo, iaitu rempah kari daging ataupun ayam dan juga rempah kurma dan juga rempah sup. Dan selain itu juga kita juga menggunakan ramuan sup tulang, sup bunjut ni. Sup bunjut ni. Okey, kita nak mulakan memasak, Ustaz. Ya. Ya, kita panaskan kuali kita dulu. Ya. Sebenarnya sup capo ni sebenarnya dah berkurun lamanya oh ya dah. dekat Malaysia ni, terutama di sebelah utara. Saya memang biasa kalau di utara dulu saya duduk Langkawi kan, di Langkawi saya bekerja di hotel sana selama 4 tahun di sana. Saya memang menggunakan rempah capo sebab ia menggunakan aroma yang tersendiri, lain daripada yang lain. Maklum saja satu daripadanya ialah merupakan produk muslim kita, orang usahawan kita. So kita kena masukkan minyak ya, kita pijarkan minyak dahulu. Kita sebenarnya dalam hal ni kita kena ada menumis. Menumis ya. Ya. Alhamdulillah untuk anda di rumah sana. Ya. Jangan ke mana-mana, kita nak masak sup istimewa daripada asasnya rempah capo. Ya, rempah capo ya. Kita masukkan bawang putih yang telah diiris halus mayang ya itu. Lepas tu kita masukkan bawang yang bawang besar yang telah diiris tuan. Ya. Kita masukkan. Yang diiris juga, yang dikisar juga. Halia. Ya, halia. Okey puan, sebab apa? Kenapa? Sebab kadang-kadang bila kita memasak menggunakan bahan yang kisar, tak pastinya kita dapat aroma yang berlain ya. Betul. Sebab bawang yang kita iris halus ni dia akan garing dan mengeluarkan aroma tersendiri ya. Tapi kalau kita memasak menggunakan bahan yang dikisar ya, halus-halus, mustahil dia akan garing. Ya. Tapi saya akan tunjuk cara macam mana nak menggaringkannya. Nanti saya akan tunjuk sama-sama kita lihat ya. Biarkan dia Sampai naik aroma dia. ya, sampaikan dia warna keperangan keemasan, barulah kita masukkan bahan yang dikisar iaitu halia, bawang putih dan juga bawang merah. Ya. Okey, sambil menumis, anda di rumah jangan ke mana-mana, duduk rumah hari raya ni bersama keluarga dan masaklah apa-apa menu yang sesuai untuk seisi keluarga. Jadi bersesuaian dengan musim-musim PKP ini, si suami boleh juga menawarkan diri masak di dapur. Ya. Jadi pastinya kalau dulu raya sebelum ini riuh rendah rumah kita. Ya betul. Okey, saya masukkan satu kulit kayu manis, bunga buah pelaga dan juga satu bunga lawang dan juga kita biarkan seketika. Bunga lawang ni punya sikit je letak kan? Ya, sebab kita menggunakan tak payah perlu banyak sebab kita menggunakan rempah. Dalam rempah ni semuanya dah ada. Kulit kayu manis dan sebagainya. Tapi kali ni kita nak menggunakan sup bunjut daripada bunjut daripada capo ni kan. Ya. Okey puan, kita masukkan bawang halia, bawang putih yang telah dikisar. Dikisar ya. Bunyinya pun dah menarik selera ya. Ya. Kita masukkan ya. Senang je rupanya. Okey. Jadi alhamdulillah, semoga pengorbanan sejarah Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail akan memberikan pengajaran untuk kita semua untuk menghargai nikmat kasih sayang. Ya betul. Pengorbanan ibu ayah kita yang membesar mendidik kita sehingga kita dewasa. Sebenarnya masakan bonda air tangan ibu ni
Betul, sebenarnya membawa itu keberkatan. pengorbanan ibu kita ya. Apa kalau kita balas pengorbanan mereka, kita ada rezeki yang lebih, kita belanjalah atau kita masakkan hidangan istimewa untuk ibu kita. Betul. Ya, kepada bapak kita. Jangan utamakan ibu je, bapak kita kena ada. Selalunya kan, nak cakap dengan ustaz, selalunya yang ibu cakap tu merupakan arahan daripada bapak. Bapak yang cakap pada ibu, anak dah balik ke belum? Betul. Anak dah makan ke belum? Semua arahan daripada bapak. Tapi anak-anak kita ingat kata semuanya ibu. Dah lah, siap bapak kan. Betul. Okey puan, saya nak betul kat situ je. Okey, lepas tu betul, kita tak ada masalah. masukkan rempah kari capur ya. Rempah kari capur. Puan, rempah kari capur ni dia. Memang sedap ya. Bau dia sedap. Walaupun saya menggunakan ni, tapi aromanya memang sedap. Okey. Ini cara puan mengelakkan kita daripada lambat masak ataupun lambat garingnya bahan-bahan yang kita kisar. Lepas tu kita masukkan rempah kurma ya, ayam ya. Dan kita masukkan rempah sup juga. Ni rempah tiga rasa ni. Ya, ya. Rasa. Lepas tu kita masukkan air sekejap lagi, ya. Betul-betul garing dulu, ya. Ini cara untuk menggaringkan dia, ya. Ni biarkan garing sampai dia mengeluarkan minyak yang tadi tu. Berarti bila keluar dia minyak, berarti rempah tadi dan bawang merah tadi cukup Dah garing. sebati, ya? Dah sebati dan cukup garing. Perhati tak kalau kita pergi kedai-kedai, ada kita makan kari-kari yang rasa macam tak sedap je. Rupanya kari tu, rempah tu tak cukup masak. Tak cukup masak dia, maknanya dia bahan-bahan seperti bawang tadi, kari tadi tak cukup masak. Jadi rasanya memang tak sedap, ya. Dan cepat basi. Basi tidak, tapi rasa macam mentah. Kita tekak sendiri akan tahu, tak sedap lah. Yang ni dia cukup masak, ya bukan, dia dah mengeluarkan minyak, ya. Dia cukup masak, betul. Inilah cara yang sebenarnya untuk umpan memasak yang cara yang betul, menjematkan masa dan gitu. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit air dalamnya. Kan? Kita masukkan sedikit air dalamnya. Ya. Rasa betul-betul hari raya. Berhari raya di Ya, kampung. ini kita kan kalau hari raya ni, tulang-tulang kat belakang rumah tu, kat dapur tu, kita buat macam ni. Yang ni pula bagusnya boleh makan dengan nasi, kita cicah dengan roti. Kan. Lepas tu kita akan masukkan sup bunjuk capur ni. Sup bunjuk ni memang sedap. Maknanya kita boleh berguna untuk kita masak nasi daging ke apa saja, kita boleh gunakan sup bunjuk capur ni. Bukan hantu tau. Bukan hantu. Budak-budak sekarang kena tahu Ya, dia orang kata ada benda lah apa, tak ada maknanya. Itulah. Ni dia aroma daripada rempah capur dia. Wow. Kan. Ni dia. Okey. Lepas tu puan, kita akan masukkan, bila dah naik minyak, kita masukkan tuangkan sup yang kita dah didihkan tadi tu, ya, tulang dia. Wow. Nampak tu? Masya-Allah. Kan? Okey. Kita masukkan pelan-pelan. Bersama tulang-tulangnya sekali Okey, kita masukkan. Sedap. Ni kalau nak balik kampung sehari tak jadi ni. Terus 3 hari kat kampung. Ini dia sup. Sedapnya. Masya-Allah. Bau dia pun dah mengeluarkan satu aroma yang baru. Okey, lepas tu kita masukkan lobak merah, lobak merah dalamnya, ya. Merupakan salah satu bahan kalau nak makan tulang ni tak sedap pula kan. Dan So kita kentang, gunakan ubi kentang dalamnya untuk menambahkan lagi dia punya ramuan ataupun bahan-bahan yang terdapat dalam sup ni.
So, kentang ni banyak kelebihan dia. Ya, macam-macam. Ada orang kata dia memekatkan kuah, betul ke? Betul? Ada orang kata dia juga boleh mengurangkan kalau masak-masak termasin. Masih betul. Ya. Sudah jadi ini antara rahsia tukang masak yang kita perlu tahu. Cara dia. Jangan tahu makan. Iyalah. Kita kena belajar lah kan, belajar apa. Sekarang ni semuanya di hujung jari, tak ada masalah pun. Itu juga pada anda semua. Cara tradisional tetap tradisional ya. Kadang-kadang kita tengok kat YouTube ke Google ke, itu secara tengok je. Tapi kita kena cuba dengan sendiri tangan, baru benda tu menjadi. Satu perkara yang kita nak share dengan anda di rumah, kita kena pilih betul-betul jenama produk rempah yang betul-betul buatan daripada Bumi Putra dan Muslim kita. Kerana setiap produk yang dikeluarkan, contohnya daripada rempah cabut ini, cara dihasilkan tu bersih, kilangnya, SOP yang digunakannya itu. Betul. Barulah saya Ustaz, saya dah banyak kali menggunakan rempah cabur ni. Ya Allah, saya rasa saya memang dulu sebab bila cakap rempah cabur ni memang dah sinonim dengan saya. Memang saya membesar dengan rempah cabur. Saya duduk lama di utara kan. Tapi memang jadi rebutan. Sebut cabur tu apa makna tu? Tu bila tengok orang masak menggunakan kari ataupun bila orang tanya sedapnya guna apa ni? Cabur. Sedapnya katanya. InsyaAllah okey. Kita tunggu mendidih okey. InsyaAllah kita akan masukkan, tidak perlu menggunakan sebuah perasa atau FMG ya. Kita menggunakan garam chef ni. Garam chef ni mengandungi 84 zat mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh badan kita. Kita sakit bukan kerana kekurangan ubat, tapi kekurangan mineral dalam badan kita. Dan kita juga akan jemput sekali lagi kumpulan Rabbani untuk bersama kita dalam program Dapur Panglima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini salah satu selawat yang kita boleh buat untuk ibu-ibu, abang kakak di rumah sana bila memasak. Kita berselawat dalam hati. Nak berqasidah pun tak apa, tapi terkejut pula orang dalam rumah ya. Okey, Ustaz Asri. Okey, anda di rumah sana kita nak kongsi juga kan. Saya nak tanya satu soalan. Biasa mungkin ada yang tanya-tanya, apa perbezaan takbir raya kalau hari raya Aidilfitri kita habis lepas maya raya tu. Kalau hari raya Korban kita bertakbir sampai raya keempat. Apa perbezaan dan kelebihannya itu? Okey, diringkaskan, takbir ni ada dua. Pertamanya takbir mursal. Ya. Keduanya takbir muqayyad. Takbir mursal tu yang raya ni lah. Malam raya daripada maghrib, masuk maghrib tu sampai ke habis, kalau hari raya puasa tu sampai habis solat raya tu kan, sampai ni habislah. Tapi takbir muqayyad ni kita kalau orang yang tak pergi haji disunatkan daripada 9 Zulhijjah tu subuh, lepas subuh tu. Tapi kalau orang yang mengerjakan haji dia lepas zuhur lah. 9 Zulhijjah tu sampai 13 Zulhijjah. Jadi setiap lepas solat waktu tu takbir lah. Malam-malam pun kalau nak makan, masak jenis takbir pun boleh. Jadi itu dia untuk info yang sangat berguna untuk kita semua. Dan Alhamdulillah rasanya dalam ramai-ramai anggota Rabbani, saya seorang berpengalaman pergi haji kot. Alhamdulillah. Itu pun rezeki Fendi. Kebetulan waktu ayah mak saya daftar haji, ayah saya meninggal. Tinggal 3 bulan lagi tukar pada saya. Okey, sekarang ni sebelum kita nak panggil chef yang jamin, tengok lauk pun dah nak menggelegar dah ni Ustaz Asri. Lauk dia pernah masak sup Ustaz? Sup pernah juga. Jadi hari raya Korban ni Fendi buat apa dia?
Hari ni? Biasanya kita buat korban lah. Korban lah, Ambil bahagian korban. Ada banyak, alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sup, saya favourite sup. Sup Alhamdulillah. Jadi mungkin sebelum kita panggil Chef Yang Jamil, kita minta Rabbani, mungkin wakil Cik Rahmat, kita macam mana nak tahu info terkini tentang kumpulan Rabbani. Ya. Kalau nak mengikuti perkembangan Rabbani, boleh ke Instagram Rabbani underscore official. Ya. Dan Facebook Rabbani Group. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi mungkin Saksi ucapan untuk semua peminat-peminat yang kita pun terharu sangat sehingga kini masih follow dan mendoakan Rabbani. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih buat semua yang masih memberi sokongan, yang mendoakan sehingga saat ini. Doakan kami juga moga-moga terus diberikan kekuatan, diberikan idea-idea yang baik untuk membawa sesuatu yang lebih baik lagi, memberi manfaat yang sesuatu yang lebih baik lagi buat semua. Dan juga kami doakan buat semua yang menggemari kami dan juga semua meminati kumpulan nasyid di Malaysia ni akan terus diberikan kebaikan yang kalian nak, apa saja hajat yang kalian nak, Allah kurniakan yang baik-baik supaya kita semua ni jadi orang yang baik dan jadi jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kat syurga nanti insya-Allah. Amin insya-Allah. Dan kita kembali selepas ini. Baiklah Chef, tengok dah menggelegak. Dampuk kot dah ni. Dampuk dah kat dalam tu, dampuk dah kan. Okey, Ya. nak campur apa-apa lagi ke ni? Okey, dah bila dampuk perempuan ya. Bila dah makan dampuk, ubi agak dampuk, kita masukkan daun pandan ya. Daun pandan ni bukan saja untuk masakan kuih-muih dan sebagainya. Dia merupakan, sebab aroma dia ni kadang-kadang dia memang menaikkan selera kita. Ya, dalam nasi minyak ke, nasi biryani ke, apa saja kari ke, kita masukkan daun pandan. Okey, daun pandan puan. Lepas tu kita tadi dah rasakan dia punya garam semua. Lepas tu akhirnya kita nak masukkan, nak memekatkan, kita masukkan tepung tepung jagung ya. Tepung jagung nak memekatkan, kita masukkan tepung jagung. So sebenarnya tak perlu bubur santan. Tidak. Dah bukan sup pula kan? Memadailah dengan ada kita menggunakan rempah capur ni, berbagai-bagai rasa dalam tu ada. Kita masuk ni. Dan sebenarnya kan, kalau kita makan dengan roti ni, dengan nasi putih sambal belacan, sedapnya. Wah, bau wangi. Masukkan kacau cepat. Dia kena kacau cepat. Kita menggunakan tepung apa tadi? Tepung jagung. Tepung jagung. Nak memekatkan kuah. Nak memekatkan ya. InsyaAllah. Bila dia pekat gini, bau kita kan bau dia pandan tu, aroma daripada daun pandan dah keluar kan. Yes. Dah pekat. Nampak tu. Ini cincang roti ke, apa kita juga bukan saja daripada tulang, malah ia juga gunakan untuk sup ekor ke, ayam ke, kambing ke, boleh gunakan resepi yang sama, tetapi yang paling pentingnya gunakan rempah barulah sedapnya. Ya, dan pastikan setiap masakan kita mempunyai kesenian. Seni dia. Seni. Okey. Seninya ni orang kata daripada hati kita, daripada jiwa kita. Maka timbullah seninya. Assalamualaikum. Saya Zafran, merupakan pengarah dan pemilik Cap O dan Maker Resepi. Saya berasal daripada Kedah dan Maker Resepi telah ditubuhkan sejak 2008. Kelebihan Cap O ialah kami menggunakan bahan yang premium grade dan orang yang memegang resepi dan tukang mencampur kari tersebut adalah orang yang sangat passionate dalam kari ni. Jadi dia sangat menjaga rasa kari ni supaya sentiasa sama dan sentiasa sama dengan apa orang lama ingat tentang rasa Cap O. Sekarang kita ada 14 SKU, iaitu kari ikan, kari daging, kari korma, kari ikan kering, dan juga perencah sup dan ramuan sup. Dan insya-Allah pada masa ke depan kita akan tambah lagi 10 SKU termasuk single spice
kunyit dan juga serbuk cili. Kepada semua pengguna dan pelanggan kari Cak-O, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha dan juga beribu-ribu terima kasih atas sokongan selama ini, dan saya harap anda semua terus menyokong produk kami dan juga produk-produk Muslim. Saya Muhammad Hafiz. Saya Humaira. Kami dari Empire Panglima Resources ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi menonton Dapur Panglima, dan kami berterima kasih kepada kru-kru yang terlibat serta artis-artis yang terlibat di bawah Dapur Panglima. Serta kami berterima kasih sangat kepada penaja utama kami, Rempah Kari Cak-O, serta kru-kru Empire Panglima yang terlibat dalam berusaha keras untuk melebarkan sayap-sayap produk-produk Muslim ke seluruh Malaysia. Dan kami berterima kasih juga kepada semua owner-owner produk yang sudi memberi mandat kepada kami untuk membawa produk-produk mereka ke seluruh Malaysia. Dan kami menjemput juga owner-owner produk Muslim yang lain untuk bersama-sama kami dalam melebarkan lagi sayap-sayap produk anda ke seluruh Malaysia. InsyaAllah kami ingin membantu dan kami sudi membantu. Kami juga berterima kasih kepada semua pengguna dan pembeli produk-produk kami. Semoga kepercayaan tuan-tuan, sokongan selama ini akan berterusan. Kita juga mengharapkan semoga usaha kita untuk mencari yang halal, suci dan bersih sentiasa berterusan. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada penonton-penonton Dapur Panglima. Soalan siri pertama. Apakah nama penuh pengarah maker resepi Sdn Bhd? Ni dah menggelegak ni. Ada beli dah. So akhir kita dah cukup masak, ada punya tepung jagung tadi. Dah masak. Kita betul-betul pastikan dah masak. Yang ubi pun dah empuk, carrot pun dah empuk. Dah kita nak rasa. Kita minta ustaz rasa sikit dia punya tuju tak mana hala tu kau mah. Okay, rasa kan. Nak rasa daging ke tak payah? Boleh juga. Rasa ya Allah, sedapnya. Aroma daripada rempah Cak-O ni memang terbaik lah. Ini memang terbaik Tengok dia punya tekstur, kepekatan dia, bau dia, Masya Allah. Okey. Ustaz rasa saya tuangkan ni dalam ni. Macam mana nak rasa ni Allah. Itulah normal baru. Nak buat macam mana kan? Yalah. Nasib baik ingat. Ni dihidangkan untuk keluarga, keluarga sedap. Sedapnya Syekh. Iya. Dia makan tu rasa macam kita tercah dengan roti memang sedap. Ya Allah, Tuhanku, sedapnya. Ni dia perempuan. Dah siap dah menu kita kedua hari ni, iaitu sup daging ataupun sup tulang. Ini kalau nak hidang pada Panglima pun tak kalau bagi dengan Panglima jadi strong lagi tau. Lagi bertambah kuat. Pertama kalau makan sup ekor. Berekor gitu kan. Kontrol ni Raya Haji ni. Raya Haji tak masalah. Tapi sebelum kita makan, kita masukkan daun sup dahulu. Menambahkan lagi keperiksaan dia. Aroma dia. Kalau nak bubur bawang goreng pun tak apa, kalau tak ada pun tak apa, sebab tadi saya dah gorengkan bawang dan juga bawang putih tadi. So benda ni tidak jadi masalah. Ikut pada kita. Okey, dah siap lah menu kita untuk Hari Raya special untuk anda di rumah sana. Kami bawakan dalam Dapur Panglima, dan insya-Allah kita kembali lagi selepas ini.